Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan khasiat betik adalah topik yang akan kami bawakan kepada anda pada hari ini. Dan seperti mana yang kita semua ketahui, betik ni memang tinggi dengan vitamin C dan juga mengandungi serat yang tinggi. Tetapi untuk mengetahui apakah khasiat lain betik, kita akan bersama dengan Hawa dan juga pakar dietetik sekejap sahaja lagi. Dan sebelum itu, kalau anda boleh lihat di hadapan Yana sekarang ni adalah salah satu menu yang berasal dari Thailand, yang diberikan nama Som Tam. Dan Som Tam ni juga sangat-sangat popular di Malaysia. Untuk itu, kita bersama dengan Chef Oni yang akan berkongsi dengan kita semua demo ataupun cara untuk membuat Som Tam. Apa khabar, Chef? Baik, Alhamdulillah. Uyana apa khabar? Alhamdulillah, Uyana apa sahaja ya tu. Okey, Chef. Kita nak buat Som Tam. Kita tahu Som Tam ni berasal daripada Thailand. Tetapi Som Tam tu sebenarnya maksudnya apa, Chef? Okey. Sebelum tu, Som Tam sebenarnya berasal daripada Laos, Kemboja. Okey, tapi agak famous popular di Thailand lah. Okey. Som Tam ini adalah green papaya salad. Okey. Tapi hari ini saya gunakan papaya ataupun betik yang sedikit masak. Kenapa tu, Chef? Sebab saya nak kurangkan penggunaan gula dan juga sesuaikan dengan selera orang kita lah. Sebab kalau betik yang berwarna oren sedikit ni, dia manis sikit lah ya? Ya, betul. Okey, baik, Chef. Dan antara bahan-bahan lain yang diperlukan, Chef? Okey, bahan utamanya mestilah betik kan? Okey, betik ni kita sagat. Okey, kemudian kita perlukan cili padi, bawang putih, bawang merah ni adalah optional lah. Kalau suka boleh letak, tak suka tak apa. Kemudian tomato, kacang panjang, sedikit gula merah, alright, udang kering, garam jika perlulah secukup rasa sebab kita ada juga sos ikan dah cukup rasa lah daripada segi rasa masin dia tu. Yang paling best ni adalah limau nipis lah. Okey, limau nipis. Kenapa kena ada limau nipis ni, Chef? Sebab dia akan membangkitkan rasa masam-masam tu lah. Yelah, kalau makan Som Tam ni dia macam a burst of flavours dalam mulut kita. Masam ada, manis ada, semuanya ada. Ditambah dengan rasa kacang. Memberi kruk-krak di dalam mulut itu. Okey, Chef. Mungkin Chef boleh mulakan cara-caranya. Bagaimana, Chef? Baik. Sebelum tu kita akan gunakan lesung kayu yang besar ni lah ya. Ni kalau kat rumah tak ada lesung kayu yang besar ni, boleh ke guna lesung batu, Chef? Boleh pakai lesung batu. Lumatkan dulu bahan-bahan seperti bawang dan cili ni. Baik. Alright. Silakan, Chef. Selepas lumat tu, keluarkan daripada batu lesung tu. Kemudiannya masukkan dalam mangkuk yang besar. Kacaukan macam kita kacau salad lah. Okey, baik. Mungkin ada dalam kalangan penonton yang tertanya-tanya juga. Sebab kita nak lumatkan dan dengan menumbuk, betul? Ya, betul. Boleh tak kalau sebenarnya kita blend terlebih dahulu bahan-bahan ni, kemudian kita campurkan? Memasak apa pun boleh. Kalau kat rumah nanti masak tak jadi, kesian kat suami kan? Okey. Kalau tak ada batu lesung, kita gunakan chopper. Blender yang tanpa air tu. Alright. Kemudian kita keluarkanlah daripada chopper tu, masukkan dalam bowl besar. Sama juga method juga. Kita gaulkan sebati. Itu mungkin cara yang sedikit moden lah. Tetapi kalau nak guna ikut cara yang tradisional, gunalah lesung kayu ni. Bising sikit ni, kalau pagi-pagi boleh buat gaduh ni. Boleh buat gaduh lah. Tak pun boleh kejut jiran sebelah. Alright. Okey, tetapi sebenarnya kita nak lumatkan dia tidaklah terlampau hancur. Betul, Chef? Tidak terlampau hancur. Sebab kita nak, bila kita makan nanti, kita nak ada rasa, kita nak gigit bawang tu. Tekstur dia tu masih ada. Okey, saya tunjukkan sedikit ke kamera. Para penonton, inilah dia hasil daripada yang dilumatkan oleh chef tadi. Seterusnya, Chef. Walaupun dia mentah, tapi dengan kita mencampurkan bahan-bahan lain seperti gula, bahan yang berasid semua ni, dia adalah satu proses memasak lah. Okey, tetapi Chef, kenapa guna gula Melaka ni, Chef? Tak semestinya gula Melaka. Sebenarnya Thailand ada gula sendiri. Gula Thailand ni macam gula Niseh kalau orang Kelantan sebut. Ya, betul. Tapi versi Kelantan, versi Thailand adalah yang jenis paste. Palm sugar lah daripada kelapa. Tetapi kalau guna gula putih sahaja pun boleh? Boleh, tak ada masalah. Mungkin rasa dia kurang berlemak sedikit lah. Waktu saya diet, saya pakai gula stevia. Lagi baik. Titiskan saja. Titiskan saja. Menarik. Okey, wah, kalau anda lihat di dalam ni pun sebenarnya dia dah jadi macam ni sedikit. Saya tunjuk ke kamera. Okey, dah jadi begini. Seterusnya, Chef. Okey, seterusnya kita tambahkan udang kering. Udang kering ni sebab kita masak sayuran, bila kita tambahkan sedikit sumber haiwan tu, dia akan membangkitkan lagi rasa lah. Semua rasa ada dekat dalam ni. Jadi bila kita makan tu
non-stop dah. Betul. Suka makan somtam Saya ni. pun sama juga. Okey, variasi selain daripada udang kering, boleh guna ikan bilis ke? Boleh, tapi kita gorengkan dulu atau sangaikan dulu. Sebab Okey. kita nak hilangkan rasa hanyir tu kan. Baiklah, seterusnya chef. Okey, kemudian kita perahkan limau. Okey. Limau nipis. Limau nipis ni ikut kalau tak nak masam sangat tak apa. Okey. Kulit dia pun tambah sekali. Mesti guna limau nipis. Kalau guna limau kasturi ke apa ke boleh ataupun lemon tidak? pun boleh sebab kita orang Malaysia kan. Kita kena sesuaikan dengan kita punya cita rasa lah, lidah kita sendiri taste. Betul. Alright. Baik. Pastinya ada lagi bahan-bahan yang ingin dicampur seperti kacang panjang, tomato, kacang dan sebagainya lagi. Sambil-sambil Chef Oni menyiapkan hidangan somtam ni, kita nak bersama dengan Hawa Rizwana yang juga sedang bersama dengan pakar dietetik iaitu Puan Rufaidah Muhammad Rani. Silakan Hawa. Sedapnya somtam, masam manis dengan pedas. Boleh tak hantar kat sini sikit lepas ni? Baik, untuk membicarakan mengenai khasiat dan keistimewaan buah yang cukup manis bila dah masak ni, buah betik ni, bersama saya ialah Puan Rufaidah Mat Rani atau Puan Aida, iaitu pegawai dietetik dari Hospital Kuala Lumpur HKL. Apa khabar Puan? Baik, Hawa? Sihat Alhamdulillah. Puan sendiri suka makan betik tak? Suka. Okey. Buah betik ni ada yang muda, ada kegunaannya, ada resepi-resepinya. Yang dah masak ada resepi-resepi dia. Tetapi sebagai permulaannya, apa antara khasiat yang membuatkan buah betik ni begitu istimewa? Okey. Buah betik ni sebenarnya buah yang tak bermusim. Jadi dia sangat mudah didapati. Ianya kaya dengan vitamin A dan vitamin C. Jadi kalau Hawa, kalau kita makan satu potong memanjang betik, dia akan membekalkan hampir keperluan vitamin A dan C yang cukup untuk sehari lah. Dan betik seperti buah-buah yang lain, dia mengandungi kalori yang rendah. Satu hidangan. Jadi kalau dia dalam lebih kurang 60 kalori. Jadi kalau orang yang nak cuba turunkan berat badan, nak maintain berat badan, boleh ambil sebagai snack. Okay, selain daripada itu, ia juga kaya dengan serat, potasium dan juga vitamin B. Okey, itu antara vitamin ataupun nutrisi dalam buah betik ni. Selain daripada tu Puan, setengah orang bila ada komplikasi ataupun masalah penghadaman, ramai yang nasihatkan untuk makan buah betik sebab dapat membantu. Kenapa tu? Okey, sebab dalam betik ni kita ada satu enzim, kita panggil enzim papain dan juga serat. Jadi bila kita ambil dalam kuantiti yang betul lah, dalam lebih kurang 2 hidangan satu hari, memang boleh bantu melawaskan dan mengelakkan sembelit. Okey, dan ada setengah orang menggunakan betik yang belum masak kan, betik muda untuk dimasukkan dalam gulai ataupun lauk-lauk. Seperti somtam pun tak silap saya bukan betik yang dah masak sangatlah. Apa beza khasiat betik muda ni berbanding dengan yang sudah dimasak? Alright. Okey, dari segi zatnya, vitamin A dan vitamin C, kedua-duanya tak banyak beza sebenarnya Hawa. Cuma yang membezakannya adalah dari segi kuantiti serat dan juga enzim papain. Maknanya daripada betik yang muda tu mengandungi lebih banyak enzim papain lah. Seratnya lebih kepada... Seratnya juga tinggi pada betik muda. Oh, okey, baik. Tapi pengambilannya tu lebih kepada preference lah. Setengah orang dia memang suka masam-masam, dia boleh teruskan, tak ada masalah nak ambil salah satu. Dan ada setengah orang mungkin mempunyai alergi terhadap buah betik. Ada ke? Ada sebenarnya. Golongan yang patut elak ambil betik ni, golongan yang kita dah kenal pasti. Dia allergic kepada getah, latex ataupun papain. Dan juga ada juga yang perlu lebih berhati-hatilah bila nak makan betik tu, sebab betik ni tinggi potasium. Ni terutama sekali untuk pesakit buah pinggang. Sebab potasium yang tinggi. Okey, dan buah betik pun sebenarnya apa-apa pun yang kita makanlah ya penonton, kalau terlalu berlebihan pun tak elok juga kan. Betul. Kadar pengambilannya maksimum bagaimana Puan? Okey, kalau ikutkan saranan panduan pemakanan Malaysia, kita memang cadangkan untuk ambil 2 hidangan betik. Jadi 2 hidangan ni lebih kurang macam 2 potong yang memanjang. Kalau nak timbang dalam 150 hingga 200 gram sekali makan. Okey, tapi senang kira 2 potong panjang ya. Yang kita beli itulah RM1 tu. Okey, Puan, saya teringinlah somtam. Nak tengoklah hasil dia dekat sana, Ya Aina. Chef Oni, silakan. Terima kasih Hawa dan juga Puan Rufaidah. Baik, somtam kita dah nak siap dah pun Chef Oni. Apa langkah terakhir ni Chef? Okey, langkah terakhir kita plating je lah. Plating je tinggal. Plating je tinggal. Kita dah kacaukan semua bahan dah masuk. Kacang pun dah masuk dah? Kacang pun dah masuk. Ada alternatif ke kepada kacang tanah tu?
Kacang tanah kita boleh guna kacang gajus, kacang badam. Lagi healthy kan? Lagi sedap, lagi best. Dan boleh tak kalau nak tumbuk-tumbuk sikit kacang tu baru masukkan? Hancurkan sedikit, kacau di dalam, kemudian tambahkan lagi di bahagian atas. Wah, dah siap. Inilah dia hidangan somtam yang sangat-sangat sihat saya boleh kata. Salad papaya hijau, okey, betik hijau. Dah siap. Boleh tak kalau saya nak rasa? Ada. Boleh. Ada sudu. Saya sangat-sangat bertuah. Minggu lepas saya rasa menu betik. Timun. Hari ni saya rasa menu betik pula. Hawa, minta maaf ya Hawa. Saya rasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Best. Baik, boh. Memang sangat-sangat sedap. Dan Yana sejenis orang yang memang suka salad dan kita sebenarnya ada pelbagai salad yang kita boleh cuba. Dan somtam ni juga adalah salah satu salad yang resipi yang boleh memberi inspirasi kepada anda semua. Baik, sebelum kita bersama dengan seorang lagi chef lain yang akan berkongsi menu seterusnya bersama dengan kita, tetapi kita nak saksikan dahulu trivia betik yang disediakan oleh wartawan kami, Tasha. Silakan. Tahukah anda betik merupakan buah yang paling banyak terdapat di Asia Tenggara? Tanaman buah yang berasal dari Meksiko ini merupakan buah yang kaya dengan pelbagai khasiat serta mempunyai nilai perubatannya yang tersendiri. Terdapat lebih daripada 5 jenis buah betik seperti betik subang dan sitiawan yang berbentuk besar dan panjang bujur. Saiznya ialah antara 7 hingga 60 cm dan beratnya boleh mencapai 9 kg. Manakala bagi betik yang saiznya lebih kecil dan bulat, ia dikenali sebagai betik solo dan eksotika. Fakta ketiga, tahukah anda pokok buah betik ialah sejenis tanaman berbunga? Tanaman ini menghasilkan bunga putih yang mempunyai 5 kelopak. Tumbuhan jantan akan menghasilkan debunga dan tidak berbuah, manakala tumbuhan betina akan menghasilkan buah-buahan sama ada melalui proses pendebungaan atau tidak. Selain itu, bunganya juga mempunyai bau yang manis dan ia hanya akan mekar pada waktu malam. Namun begitu, ia masih bergantung pada rama-rama untuk proses pendebungaan. Fakta kelima, daun pokok betik juga amat berkesan untuk melembutkan daging dalam masakan. Masyarakat Meksiko sering menggunakan daun betik untuk membantu dalam masakan harian mereka. Seterusnya, tahukah anda biji kecil hitam buah betik boleh dimakan? Rasanya dikatakan seperti lada hitam. Ada setengah negara menjadikan biji hitam betik sebagai pengganti lada hitam. Ternyata, betik bukan sahaja mengandungi pelbagai khasiat tetapi banyak kegunaannya yang dapat membantu dalam kehidupan seharian. Itu dia tadi antara trivia ataupun fakta menarik tentang betik yang kalau kita tak tahu sebelum ni, sekarang ni kita dah tahu. Baik, kalau tadi kita bersama dengan pelajarnya, sekarang ni kita bersama dengan gurunya iaitu Chef Asma yang merupakan pensyarah di UNITA dan juga mempunyai Chef Asma Kitchenware, betul? Ya. Okey, Chef. Hari ni Chef nak kongsikan dengan kita tentang jeruk betik, betul? Betul. Okey, Chef, biasanya kan kalau kita dengar jeruk ni, orang biasanya guna mangga muda ataupun jambu batu. Tetapi hari ini betik. Ya, saya akan menggunakan betik. Kalau dekat sebelah pantai timur, memang betik ni memang dah terkenal dah dengan jeruk betik. Ya. Mungkin di sini orang kata kurang dibuat promosi kan. Tapi sebenarnya jeruk betik ni kalau kita tengok yang dijual di dalam botol-botol daripada negara jiran kita tu memang dah ada pun jeruk betik. Kan ni saya olahkan resepi ni sebab apabila saya buat bagi rasa dia orang kata sedap. Dia kata boleh tak jual chef, Jadi I tak ada menjual sangat, sikit-sikit adalah kalau disuruh buat kan. Yeah. Jadi I banyak share resepi. Baik. Okey. Jadi sekarang ni kita nak share lah resepi jeruk betik, mungkin boleh tambahkan sumber pendapatan masa PKP ni. Betul. Kan. Dan Okey. Chef, betik yang Chef guna ni betik muda ke betik yang dah masak ke macam mana Chef? Saya gunakan betik muda. Betik muda? Okey, betik muda. Kalau seelok-eloknya memang betik muda lah. Kalau betik dah masak tu dia agak lembik dan berair sedikit kan, tak betul. ramuk. Baik. Dan ini saya lihat ada campuran sedikit berbeza dalam air ni. Apakah ia, Chef? Ya, ini adalah rahsia, tips ya untuk bagi betik tu crunchy, orang kata rangup. Okey, kita dah potong betik tu siap-siap. Lepas tu kita basuh. Baik. Basuh betik tu, lepas tu potong dan kita rendamkan dengan air kapur. Air kapur sirih. Kenapa air kapur sirih ni, Chef? Supaya nak bagi betik tu rangup dan warna dia tidak pudar. Nampak tak warna dia cantik kan? Cantik, betul. Okey. Dan direndam ni berapa lama, Chef? Direndamkan lebih kurang dalam 2 jam. Okey, kemudian baru kita tapis airnya. Ya, tapiskan. Sepatutnya ditapis ya. Dan masukkan di dalam bekas yang berasingan lah ya. Okey. Dan apabila kita
toastkan dia, sepatutnya toastkan. Jadi saya kaut masuklah dalam ni ya. Ini adalah air kapur. Air kapur tu ikut sukatan lebih kurang dalam sampai dia nampak warna putih macam ni lah. Jangan terlalu cair sangat Dan ya. jangan terlalu pekat juga. Ya, betul? jangan terlalu pekat juga, nanti pahit. Okey, selepas tu nampak dia dah kering elok ni. Ni memang senang sahaja buat dia. Lepas tu kita akan masukkan sedikit gula, sedikit cuka ya, supaya nak bagi masam-masam sikit. Sikit sahaja, jangan banyak ya. Adakah alternatif lain selain cuka? Air limau Kalau mungkin? Boleh. Kalau tak suka cuka, tak payah letak cuka langsung. Kita ada asam boy. Okey. Baik. Jadi cuka ni sebenarnya nak bagi betik tu rasa masam sikit dan untuk bagi betik tu rangup juga ya. Masukkan pula asam boy. Kalau tak suka tak apa, just letak ini je. Lepas tu dah letakkan sedikit garam bagi rasa walaupun masin. kita dah masuk ke asam boy tu kena ada sedikit garam juga ya. Kena ada sikit garam. Okey. Selepas tu masukkan sedikit gula ya. Kalau betik tu nampak dah manis, janganlah masuk banyak-banyak. Gula ni sebenarnya adalah sebagai bahan pengawet dan juga betik ni akan menjadi lagi rangup. Kemudian masukkan cili sedikit dan kita gaul-gaulkan dia, betul? Tu kita suka cili padi ni lebih ya, baru ada rasa dia sebab rasa orang kata pedas-pedas gitu kan. Okey, baik. Sambil Chef Asma sedang menggaul jeruk betik ni, kita nak bersama dengan Hawa. Mungkin ada lagi khasiat lain betik yang ingin dikongsikan bersama dengan Puan Rufaidah. Silakan. Ya, Ina. Betul tu, Chef. Yang suka cili banyak tu, saya lah tu. Okey, baik Puan Aida. Buah betik ni kan selain digunakan untuk sebagai makanan, apa lagi antara kegunaan ataupun keistimewaan buah betik ni? Okey, buah betik ni kalau ikutkan secara tradisinya, nampak dia digunakan untuk mengempukkan daging. Ada juga dari segi, ada orang buat sabun ya, disebabkan oleh papin tu boleh exfoliate kita punya kulit lah. Betul juga kalau kita lihat di mana-mana artikel pun, untuk menjadikan kulit lebih lembut, boleh jadikan buah betik yang sudah dimasak itu sebagai masker muka. Kenapa tu? Disebabkan enzim papin itu dia memang exfoliate dan juga dia ada anti-inflammatory lah. Dari, maksudnya kalau ada sunburn ke apa, boleh juga kalau kita letakkan buah betik tu lah ya. Ya. Okey, dan tadi pun kita ada bincangkan mengenai kadar pengambilan buah betik yang tadi Puan Aida pun katakan maksimum 2 potong panjang. Tetapi kadang-kadang kalau berlebihan pengambilannya, apa antara kesan-kesannya? Alright, okey. Dia ada beberapa kesan lah. Yang paling utama, yang biasa kita nampak ni cirit-birit sebab serat dan papin tu sendiri. Yang kedua, keadaan yang kita panggil hyperkeratinemia. Kita punya kulit, kita punya tapak tangan, tapak kaki berubah menjadi oren. Kalau makan berlebihan? Ya, terlampau berlebihan lah. Tadi saya kira dia kalau dalam 150 hidangan dalam jangka masa yang panjang, boleh mendatangkan keadaan itulah. Tapi sebenarnya benda itu tak memudaratkan. Tapi kalau dia boleh pulih sepenuhnya kalau kita kurangkan pengambilan vitamin A tu. Dan akhir sekali tu ketoksikan vitamin A lah. Dia jarang berlaku kalau kita hanya ambil daripada makanan semula jadi. Kalau kita ambil makanan semula jadi dan ditambah dengan suplemen, ada kemungkinan kita panggil hypervitaminosis. Nanti akan buatkan rasa loya, rasa sakit kepala. Betul lah tu, sebab apa-apa yang kita makan pun memang tak boleh berlebihan, kena sentiasa bersederhana. Bagaimana pula dengan mereka yang mempunyai penyakit kencing manis ataupun diabetik, sebab buah betik yang dah masak ranum ni memang manis. Adakah kesan-kesan sampingannya, Puan? Okey, kalau kita ambil mengikut saranan dan juga kalau kita take into account pengambilan karbohidrat sehari dan saranan 2 hidangan potongan memanjang ya. Sepatutnya kandungan aras gula dia terkawal. Okey, bagaimana pula dengan kanak-kanak? Adakah buah betik ni memang bagus? Seawal umur berapa kita boleh? Boleh bagi terpulang bila nak bagi, cuma kena tak boleh terlalu banyak lah. Biasanya saya nampak ada ibu bapa yang sangat excited untuk bagi terlalu banyak satu-satu jenis. Sebenarnya kita kena pelbagaikan lah bila kita nak bagi buah-buahan tu. Ya, kalau kita tengok saranan piramid makanan, bukan sahaja karbohidrat, protein, warna-warna pun kena pelbagaikan. Betul. Kan? Kalau warna buah betik ni memang menarik perhatian sesiapa sahaja. Saya dari sini dari jauh nampak buah-buah betik dan hidangan-hidangan yang telah disediakan tu cukup sedap. Yana, apa lagi yang nak dikongsikan tu? Ini saya dah terliur dan pastinya ibu-ibu mengandung dekat luar sana pun terliur, tetapi menurut Chef
Chef Asma, kalau ibu mengandung yang teringin nak rasa jeruk betik ni, jangan ada yang cuka di dalamnya. Selain itu boleh makan ya? Ya, selain itu boleh makan cukup dengan asam boy itu je. Dan saya nak bagi tahu sikit ya, jeruk betik ni nanti dah akan keluarkan air macam yang ni. Ini boleh bertahan lama ya, sampai sebulan pun boleh. Biasanya kalau you nak gunakan untuk buat acar buah, boleh gunakan jeruk betik ni. Terus sahaja? Ya, ambil keringkan dia, potong untuk acar buah. Baik. Tak payah dah, kita buat sendiri kan, senang menjimatkan. Dan Hawa, saya minta izin ni, saya nak rasa lagi sekali jeruk betik ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau disimpan dalam chiller, dalam peti ais lagi rangup. Simpan semalam. Memang rangup. Okey? Rangup. Ada rasa pedas-pedas itu, ada rasa masam-masam dan juga manis dia. Ya. A burst of flavors in my mouth. Gitu. Baik, ini berkenaan dengan jeruk betik. Chef, kalau kita boleh berpindah ke sebelah. Okey. Saya lihat ni nak buat jus pula, Chef. Jus betik, betul? Ya. Bahan-bahan yang diperlukan, Chef? Bahan-bahan yang diperlukan, tadi kita pakai betik muda ya. Hari ini nak buat jus, kita gunakan betik yang dah masak ya. Senang saja. Bahan-bahan dia adalah betik yang sudah masak lah. Okay, mungkin kita guna betik yang sudah masak ni pun sebab dia lebih berair, jadi senang untuk dijadikan jus, betul? Manis kan. Lepas tu dan lembut lah juga. Ikutlah nak guna berapa banyak pun ya. Selepas tu saya ada campurkan sedikit dengan pisang. Nak bagi rasa dia. Selain daripada pisang, buah apa lagi yang boleh kita campur untuk kalau jadikan campur jus dengan betik buah sedap? apple pun boleh. Okey. Ya. Dan lagi kita letakkan buah lemon juice sedikit ya. Nak bagi ada rasa. Cantik betul bekas sikit. lemon juice dia ni. Betul-betul nampak lemon dia tu ya. Kita akan masukkan, nak rasa manis boleh letak air gula sikit ya, sugar sirap. Kalau tak nak letak pun tak apa sebab betik dah manis ya. Betul, kalau nak titikkan stevia juga lebih baik sebenarnya, betul? Dia boleh ataupun letak madu. Madu, betul, banyak alternatif Dan sebenarnya yang kita boleh masukkan lakukan. sedikit air. Kalau rasa nak kisar, nak buat apa tu, letakkan ais cube pun boleh juga ya. Kemudian nak letakkan aiskrim pun boleh. Wow, kemain ya jus betik kita ada aiskrim. Okey, kemudian dikisar. Biasanya kan chef, jus betik ni elok tak untuk dimakan ataupun diminum setiap hari? Elok, ialah hari-hari pagi-pagi breakfast sekali kan. Okey. Okey, dikisar sampai betul-betul hancur lah ya. Halus lah. Okey. Wow, sangat-sangat menarik ya. Mungkin ini boleh dijadikan menu breakfast anda bermula esok. Kan Chef? Sebab ini salah satu menu yang saya kira sangat-sangat sihat juga. Senang kan? Dan senang. Lepas itu masukkan. Kalau suka letak ais kan? Saya jenis tak suka letak ais. Saya suka minum sebenarnya betik ni pure dan suam-suam sikit. Okey, baik. Silakan Chef. Kalau nak letak ais, just letak ais sahaja ya. Wow, pekatnya. Okay. Selepas tu kita boleh hiaskan sikit lah. Letaklah daun pudina sedikit. Baik. Dah siap. Bila dah siap, saya nak cuba. Boleh ya, Chef? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Best. Semua best. Baik, terima kasih banyak-banyak Chef Asma di atas perkongsian pada hari ini. Okey, dan seterusnya kita Chef ada sesuatu yang nak dikongsikan tadi? Ya, saya nak kongsikan. Okey, saya baru terbitkan buku Mulakan Bisnes di Musim PKP ya. Bolehlah dapatkan rujukan dalam buku saya ni, macam mana nak mulakan bisnes ya masa musim PKP, tips-tips, ada trik, ada tips, ada resipi-resipi ya. Macam nak buat jualan buah betik ni macam mana dan kan. Facebook ataupun social media yang ingin dikongsikan, silakan Chef. Boleh layari Facebook Chef Asma. Okey, nanti akan keluarlah macam-macam ya. Baik, terima kasih Chef sekali lagi, dan sambil-sambil saya menikmati jus betik ini, kita nak bersama dengan Hawa dan juga Puan Rufaidah. Silakan. Okey, memang sedap-sedap resipi yang dikongsikan oleh Chef Asma itu tadi. Baik Puan Rufaidah, kalau tadi kita dah lihat pelbagai resepinya, mungkin kepada penonton wanita hari ini boleh Puan kongsikan antara kebaikan, khasiat buah betik ini dan juga kesan kebaikannya kalau dimakan buah betik ni. Okey, buah betik ni dia memang tinggi vitamin A dan vitamin C dan dia tinggi serat lah. Jadi dia sangat baik untuk kita punya sistem penghadaman dan pesakit-pesakit kronik seperti pesakit mempunyai masalah darah tinggi, kencing manis. Dia boleh membantu untuk mengawal keadaan itu. Memang terlalu banyak manfaat dan kebaikan buah betik ini. Dan nampaknya tadi pun ada pelbagai resepi yang telah dikongsikan, harapnya memberi inspirasi kepada anda semua, dan juga Puan Rufaidah pun telah kongsikan antara khasiat dan kegunaan buah betik, sama ada yang muda ataupun yang telah masak. Terima kasih kepada anda penonton wanita hari ini. Terima kasih kepada Puan Rufaidah atas perkongsian. Terima kasih juga kepada Chef Oni dan juga Chef Asma. Kepada anda
penonton wanita hari ini. Kita nak berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana.